Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asmida binti Ahmad dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kertas konsep bertajuk Pembentukan Identiti Kaum dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Kita lihat pengenalan. Perpaduan merupakan kesamaan dan kesatuan dalam pembentukan identiti nasional yang terdiri daripada satu bangsa, bahasa dan negara. Dalam konteks Malaysia, yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, bahasa dan budaya, konsep perpaduan dalam kepelbagaian diberi penekanan. Di Malaysia, dasar pendidikan negara digubal untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar yang pelbagai kaum. Sekolah merupakan platform terbaik untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar kerana sekolah berperanan secara langsung mahupun tidak langsung dalam mensosialisasikan pelajar mengenai kaum. Selain itu, peringkat umur pelajar sekolah menengah merupakan masa pengembangan identiti yang signifikan, termasuklah pembentukan identiti kaum. Seterusnya, isu-isu tentang perpaduan kaum. Isu yang pertama, sekolah rendah yang pelbagai aliran seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah jenis kebangsaan Cina yang menyebabkan pelajar kurang pendedahan kepada kepelbagaian kaum apabila mereka melangkah ke sekolah menengah. Pendedahan kepada pengasingan kaum selama mereka berada dalam sekolah tersebut akan memberi kesan terhadap diskriminasi dan pembentukan identiti kaum. Seterusnya mempengaruhi toleransi serta kefahaman pelajar untuk menerima dan menghormati kepelbagaian latar belakang sesuatu kaum. Isu yang kedua ialah penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar di aliran sekolah rendah yang pelbagai menyukarkan pelajar berkomunikasi dengan pelajar yang berlainan kaum apabila mereka memasuki sekolah menengah. Hal ini menyebabkan pelajar lebih suka dan selesa bergaul sesama kaum. Menurut Suresh Kumar 2014, bahasa merupakan elemen penting dalam pembentukan hubungan merentasi kaum dan mempengaruhi pembentukan identiti kaum dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana bahasa merupakan simbol dalam kebanyakan budaya yang mewakili kesatuan satu kumpulan tertentu. Isu yang ketiga ialah sikap guru terhadap pelajar pelbagai kaum. Guru yang menunjukkan sikap menghargai kepelbagaian kaum dalam pengajaran dan interaksi mereka bersama pelajar berperanan dalam membentuk identiti kaum yang positif dalam kalangan pelajar. Jangkaan tidak ada guru terhadap prestasi pelajar berdasarkan kaum boleh menyebabkan persekitaran pembelajaran yang tidak adil dan mewujudkan pengalaman diskriminasi terhadap pelajar pelbagai kaum. Ini akan memberi implikasi kepada pelajar dalam memahami pembentukan identiti kaum mereka. Isu yang keempat, pandangan stereotip masing-masing terhadap kaum yang lain akan memberi kesan terhadap pelajar, terutamanya stereotip negatif mengenai kaumnya, cenderung menganggap interaksi negatif yang wujud dengan kaum lain sebagai diskriminasi. Pengalaman diskriminasi dan penolakan rakan sebaya kerana perbezaan kaum mempengaruhi proses pembentukan dan interpretasi kognitif identiti kaum pelajar. Isu yang kelima, peranan ibu bapa sebagai ejen sosialisasi yang signifikan dalam pembentukan identiti kaum bagi pelajar kerana ibu bapa merupakan pendidik terawal dalam membentuk perkembangan identiti diri dan identiti kaum serta membentuk nilai perpaduan kepada anak mereka melalui asuhan dan didikan dalam persekitaran keluarga. Asuhan dan didikan ini kemudiannya akan mempengaruhi cara seseorang berfikir dan mentafsir satu-satu makna apabila ia berhubung dengan pelajar daripada kaum lain. Model pembentukan identiti etnik yang dibincangkan dalam kertas konsep ini ialah model pembentukan identiti etnik Pinil 1989.
Model pembentukan identiti etnik PINIS 1989 ini berasaskan teori Erikson 1968 iaitu pengembangan identiti remaja dan teori Marcia 1980 proses pembentukan identiti kaum. Model pembentukan identiti etnik PINIS 1989 terbahagi kepada 3 tahap iaitu tahap pertama, identiti etnik yang tidak dikaji. Pada tahap ini, pelajar kurang penerokaan terhadap identiti kaum mereka. Pelajar tidak mempunyai pemahaman yang jelas tentang isu-isu penting mengenai kaum. Sebagai alternatifnya, ada kemungkinan bahawa pelajar tidak memikirkan isu-isu berkaitan identiti kaum dan menerima nilai serta sikap budaya majoriti. Tahap kedua, dalam model pembentukan identiti etnik PINIS 1989 ialah pencarian identiti kaum. Pada tahap ini, pelajar terlibat dalam pencarian identiti kaum di mana mereka menyedari tentang kepentingan identiti kaum mereka dan keperluan untuk mereka menerokainya. Hal ini disebabkan oleh pengalaman sosialisasi mereka yang mencetuskan permulaan penerokaan identiti kaum yang aktif. Pada tahap ini juga, pelajar akan melibatkan diri dalam budaya mereka dan mencari makna menjadi ahli dalam kumpulan kaum mereka. Tahap ketiga dalam model pembentukan identiti etnik PINIS 1989 ialah pencapaian identiti kaum. Pada tahap ini, pelajar merasa yakin pada komitmen kaum dan memahami tentang kaum mereka. Mereka juga menyedari pencapaian identiti kaum dan menerima serta menganalisa identiti kaum mereka. Oleh itu, kita lihat pada tahap ketiga ini juga, pencapaian identiti kaum yang positif akan menghasilkan psikologi yang positif seperti sikap toleransi. Manakala pencapaian identiti kaum yang negatif akan menghasilkan psikologi yang negatif seperti prasangka perkauman. Seterusnya, teori yang dibincangkan dalam kertas konsep ini ialah teori perkembangan kognitif Jean Piaget 1980. Menurut Smith et al. 2009, perubahan kognitif pelajar dan peningkatan pemahaman tentang kaum boleh mempengaruhi pembentukan identiti kaum. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Jean Piaget 1980, pelajar sekolah menengah berada pada tahap operasi formal iaitu peringkat keempat. Pada peringkat ini, pelajar sekolah menengah lebih banyak berfikir mengenai masalah moral, falsafah, etika, sosial dan politik yang memerlukan pertimbangan mereka dari segi teori dan abstrak. Mereka juga mulai menggunakan logik didaktif atau penangkulan dari prinsip umum ke maklumat tertentu. Pada peringkat ini, kebolehan kognitif yang lebih kompleks membolehkan remaja mulai berfikir maksud identiti kaum mereka terhadap diri mereka dan mereka juga mulai meneroka, mencari maklumat dan pengalaman yang lebih jauh. Oleh itu, jika maklumat yang diperolehi daripada persekitaran mereka berkaitan identiti sesuatu kaum adalah salah, maka akan berlakulah salah faham yang akan mewujudkan prasangka negatif terhadap individu yang berlainan kaum darinya. Seterusnya, kita lihat konsep identiti kaum dan pembentukan identiti kaum. Identiti kaum didefinisikan sebagai rasa kekitaan kepada kumpulan kaum dan ia juga merupakan hasil keahlian kumpulan kaum dari aspek pemikiran, persepsi, perasaan dan tingkah laku. Manakala pembentukan identiti kaum ditakrifkan sebagai proses yang serupa dengan pembentukan identiti ego di mana individu tersebut menjalani proses penerokaan yang membawa kepada komitmen identiti dan rasa diri yang selamat.
Seterusnya dalam kajian lepas, kita lihat kajian Huang 2012 terhadap 593 pelajar dan keluarga mereka di 3 sekolah menengah awam di kawasan bandar di Pasifik Barat Laut menunjukkan bahawa identiti kaum penting dalam perkembangan pelajar sekolah menengah. Sekolah berperanan dalam menyumbang kepada pembentukan identiti kaum pelajar. Kajian Kamako et al. 2016 terhadap 491 pelajar sekolah menengah pelbagai kaum di Tengah Barat juga menunjukkan bahawa persekitaran sekolah, terutamanya guru, mempengaruhi pembentukan identiti kaum pelajar. Di sini, sekolah dan guru dilihat mempengaruhi pembentukan identiti kaum pelajar. Seterusnya, kajian Fresh et al. 2006 selama 3 tahun di sekolah rendah dan menengah terhadap penilaian 2 komponen identiti kaum menunjukkan bahawa komponen penghargaan terhadap kumpulan kaum meningkat pada peringkat awal dan pertengahan remaja, manakala komponen penerokaan terhadap identiti kaum pula meningkat pada pertengahan remaja. Ini disokong oleh Erickson 1968 yang menyatakan bahawa peringkat umur pelajar sekolah menengah merupakan masa pengembangan identiti kaum yang signifikan. Pembentukan identiti kaum penting untuk diterokai dan difahami kerana ia boleh memberikan implikasi yang negatif terhadap perpaduan kaum jika tidak ditangani dengan baik. Menurut Baron dan Banerjee 2006, faktor persekitaran boleh mempengaruhi pembentukan sikap negatif terhadap kaum lain sekiranya mereka tiada pendedahan terhadap kaum lain. Hal ini kerana pembentukan identiti kaum yang negatif boleh menyebabkan berlakunya diskriminasi antara kaum yang boleh meninggalkan kesan negatif kepada pelajar seperti penurunan nilai toleransi serta terlibat dengan banyak masalah tingkah laku di sekolah seperti tidak menghormati guru dan rakan. Sebaliknya, jika pembentukan identiti kaum yang positif dibentuk, maka ia akan mendatangkan pelbagai hasil psikososial yang positif dalam kalangan pelajar seperti peningkatan harga diri antara pelajar yang pelbagai kaum. Tambahan pula, proses penerokaan identiti kaum melibatkan pemikiran dan perasaan seseorang tentang kaum yang dianggap sebagai pendahulu penting bagi empati antara kaum. Seterusnya, bagi memastikan pembentukan identiti kaum yang positif, pelbagai program telah dilaksanakan oleh KPM, antaranya ialah program rancangan integrasi murid untuk perpaduan (REMOVE), kedua, program rintis modul penerapan nilai perpaduan untuk pengetua dan guru besar, 3. Program EMBOSS perpaduan dalam pendidikan yang berfokus kepada silang budaya, 4. Plan Hala Tuju perpaduan dalam pendidikan, dan yang kelima, kem perpaduan di bawah rancangan integrasi murid untuk perpaduan REMOVE. Seterusnya, guru memainkan peranan penting dalam membantu pelajar pelbagai kaum untuk meneroka dan memahami identiti kaum mereka dari sudut yang positif serta melengkapkan pelajar dengan kemahiran interpersonal untuk memudahkan interaksi dengan pelajar yang pelbagai kaum berlaku serta mengelakkan wujudnya prasangka perkauman. Kesimpulannya, peringkat usia remaja menandakan permulaan penerokaan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan identiti kaum. Oleh itu, satu kajian yang komprehensif perlu untuk meneroka dan memahami pembentukan identiti kaum dalam kalangan pelajar sekolah menengah bagi meningkatkan toleransi dan kefahaman pelajar untuk menerima dan menghormati kepelbagaian latar belakang sesuatu kaum. Sekian, terima kasih.